Santai tapi sampai. Anjuran Unit HEM SMK Ailanas Jeli Kelantan di bawah kempen kesedaran thalassemia peringkat sekolah yang berlangsung sepanjang bulan Julai 2021 yang berusaha Puan Normala binti Muhammad Hassan, Pengetua SMK Ailanas selaku penasihat program, yang dihormati jemputan khas Puan Hajah Norizan binti Muhammad, Tokoh Guru Kebangsaan tahun 2021, yang dihormati jemputan istimewa selaku ahli panel Encik Zul Azrin bin Datuk Zulkifli, Presiden Persatuan Thalassemia Negeri Kelantan, yang dihormati Encik Muhammad Hadafi bin Muhammad Yusof, Wakil dari BPD Jeli, yang dialu-alukan Guru Penasihat dan Ahli Kelab Doktor Muda SMK Kampung Nangka Sibu, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Guru Penasihat dan Ahli Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia SMK Tanjung Puteri Resort Pasir Gudang Johor, Guru Penasihat dan Ahli Kelab Doktor Muda SMK Kuala Bala Jeli Kelantan, Guru Penasihat dan Ahli Kelab SWG dan Doktor Muda SMK Ailanas, serta semua peserta program yang terdiri daripada penolong kanan, para guru, murid-murid, ibu bapa serta rakan jauh dan dekat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk pengetahuan semua, selain daripada program bicara santai ini, terdapat pelbagai program lain yang dilaksanakan di bawah kempen kesedaran thalassemia peringkat SMK Ailanas, antaranya pertandingan melukis poster catan dan juga digital bertemakan thalassemia, kuis thalassemia online, Thalassemia TikTok Challenge, ya, kita memenuhi minat remaja. Kita ada Thalassemia TikTok Challenge, kemudian video thalassemia dan juga video kebudayaan. Baiklah, sebelum kita memulakan bual bicara kita pada pagi ini, sedikit pesanan daripada pihak penganjur bagi memastikan kelicinan program. Pertama, mohon semua peserta mute ataupun tetapkan mikrofon dalam mod senyap kecuali ketika anda bercakap ataupun mengemukakan soalan dan pandangan. Yang kedua, sila ambil maklum bahawa link untuk rekod kehadiran akan dikongsi sebaik sahaja program tamat. Mohon jasa baik semua untuk mengisi kehadiran dan seterusnya menjawab beberapa soalan ringkas sebagai penilaian program. Okay, sesi dan yang ketiga, sesi soal jawab bersama peserta kita tetapkan pada 10 minit terakhir program ini. Okay, jadi seterusnya bagi memberkati majlis, saya dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Anwar bin Abdullah untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Jami'ul Qulub, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk melaksanakan majlis kempen kesedaran thalassemia peringkat SMK Ailanas Jeli Kelantan pada pagi yang berbahagia ini secara atas talian. Sesungguhnya kami berhimpun secara maya pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dan redha akan segala takdir-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya kempen kesedaran thalassemia ini amat penting disebarkan di kalangan para pelajar dan guru. Justeru berkati dan rahmatilah majlis kami ini
Kurniakanlah kepada kami ilmu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wal kuruna wa min sayyi'il asqam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Anwar atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya sebagai pembuka tirai program, marilah sama-sama kita tonton sedikit video pengenalan tentang SMK Airlanas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengacara majlis kita pada hari ini, Cikgu Zainab binti Ismail selaku juga moderator untuk program kita pada hari ini. Yang berusaha barisan kepimpinan SMK Airlanas, yang dihormati tetamu khas kita pada hari ini, Puan Hajah Nurizan binti Muhammad yang merupakan tokoh guru kebangsaan untuk tahun 2021 dan yang juga merupakan advisor penasihat sekolah amanah bagi PPD Jeli. Yang dihormati Encik Zul Azrin bin Datuk Zulkifli, Presiden Persatuan Thalassemia Negeri Kelantan, dan yang dihormati Encik Muhammad Adafi bin Yusuf, Wakil Pejabat Pendidikan Daerah Jeli, dan semualah
rakan-rakan guru, pentadbir, wakil-wakil semua yang terlibat dalam program pada hari ini. Jadi syukur Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama dalam program Bicara Santai Tapi Sampai. Jadi untuk makluman semua, objektif program ini dilaksanakan adalah untuk menyebarluas info berkaitan dengan penyakit thalassemia dan juga meningkatkan kesedaran serta kefahaman tentang penyakit thalassemia khususnya kepada warga SMK Ailanas dan khasnya kepada semua masyarakat di seluruh negara di Malaysia, di negara kita pada hari ini. Program ini merupakan salah satu daripada aktiviti yang dilaksanakan di bawah kempen kesedaran thalassemia peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Ailanas. Untuk makluman semua juga, SMK Ailanas merupakan sekolah yang terpilih mewakili PPD Jeli untuk mengadakan kempen kesedaran thalassemia untuk peringkat kebangsaan. Di samping program yang dilaksanakan pada hari ini, pelbagai aktiviti juga telah dilaksanakan oleh jawatan kuasa kempen SMK Ailanas. Di antaranya ialah kuis thalassemia secara online, thalassemia TikTok Challenger, video thalassemia dan juga video kebudayaan thalassemia. Jadi saya tidak mahulah mengambil masa yang lama memandangkan kita ada dua tetamu khas yang akan membicarakan dengan lebih lanjut berkaitan dengan penyakit thalassemia yang begitu kalau kita tengok pada hari ini semakinlah banyak dihadapi oleh masyarakat di negara kita pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua orang tetamu khas kita lah, iaitu Puan Norizan dan juga Encik Zul Asrin kerana sanggup melapangkan masa mereka untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Seterusnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada wakil PPD Jeli Encik Muhammad Hadapi bin Yusof dan tidak ketinggalan juga rakaman jutaan terima kasih kepada wakil pentadbir, guru-guru penasihat dan juga ahli-ahli kelab doktor muda dari 3 buah sekolah yang turut bersama dengan kita pada hari ini, iaitu dari SMK Tanjung Puteri Resort, Pasir Gudang, Johor, SMK Kampung Nangka, Sibu, Sarawak, SMK Kuala Balah, Jeli, Kelantan dan akhir sekali jutaan terima kasih, tahniah dan syabas kepada AJK Kempen Kesedaran Thalassemia SMK Ailanas yang diketuai oleh Ibu Zainab binti Ismail selaku PKM SMK Ailanas dan juga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi akhir kata, tanpa melengahkan masa, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran kempen kesedaran thalassemia peringkat SMK Ailanas tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Normala atas ucapan yang ringkas dan padat serta kesudian untuk merasmikan program kita pada hari ini. Tuan-puan dan puan-puan serta murid-murid yang saya hormati sekalian, kita teruskan bicara dengan sesi temu bual bersama Puan Norizan. Sebelum itu, saya kongsikan sedikit sebanyak tentang profil beliau. Puan Norizan dilahirkan pada 15 Oktober 1956 di Kota Baru, mendapat pendidikan rendah dan menengah di SK dan SMK Kamil Pasir Putih, memperoleh diploma dan ijazah sarjana muda sains dan pendidikan dari Universiti Putra Malaysia dan seterusnya ijazah sarjana sains pengurusan sumber manusia dari universiti yang sama. Telah menyumbang bakti sebagai guru, penolong kanan dan pengetua di 9 buah sekolah menengah di Kelantan dan Selangor sepanjang tempoh perkhidmatan beliau sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan.
Selepas bersara, beliau telah dilantik menjadi Education Partner dan seterusnya Education Advisor bagi program Sekolah Amanah di kluster Jeli. Beliau banyak terlibat dalam program dan persidangan peringkat antarabangsa, maafkan saya, antaranya di Hong Kong, England, Australia, Bangkok, Germany, Dubai dan banyak lagi. Beliau juga pernah mendapat pelbagai anugerah di peringkat PPD, JPN dan KPM, antaranya mendapat bai'ah pengetua 3 tahun berturut-turut pada tahun 2011, 2012 dan 2013, tokoh guru peringkat daerah Hulu Langat tahun 2016, tokoh guru peringkat negeri Selangor pada tahun 2018 dan yang terkini tokoh guru peringkat kebangsaan pada tahun 2021. Tahniah diucapkan kepada Puan Norizan atas pencapaian yang sangat cemerlang sepanjang tempoh perkhidmatan dan juga selepas Puan telah bersara. Jadi untuk yang seterusnya, izinkan saya bertanyakan Puan beberapa soalan berkaitan dengan thalassemia. Baiklah Puan, berdasarkan pengalaman Puan sebagai guru, pengetua dan penasihat sekolah amanah, apakah pendapat Puan tentang tahap kesedaran para guru, murid dan juga ahli masyarakat terhadap penyakit thalassemia? Okey, ya terima kasih ya Cik Zainab. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, Puan Normala binti Muhammad Hassan, Pengetua SMK Ailanas, Jeli, Kelantan. Yang berusaha, Encik Zul Azrin bin Datuk Zulkifli, Presiden Persatuan Thalassemia Negeri Kelantan. Yang dihormati Cik Hadafi bin Yusof, Wakil PPD Jeli, Kelantan. Dan yang saya hormati barisan guru-guru, anak-anak didik serta para hadirin sekalian ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada SMK Ailanas kerana telah menjemput saya untuk majlis bicara santai tapi sampai ya, di bawah kempen kesedaran thalassemia anjuran SMK Ailanas Jeli, Kelantan. Tahniah saya ucapkan atas inisiatif pihak sekolah menganjurkan majlis ini. Semoga majlis ini akan berjalan dengan selamat dan lancarnya. Amin. 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 Okey ya, jadi kembali pada soalan tadi. Ya, saya bersara pada tahun 2014 dan pada waktu itu belum ada lagi program kesedaran thalassemia yang dibuat di sekolah. Ya, dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperkenalkan saringan thalassemia dalam kalangan pelajar tingkatan 4 di sekolah pada tahun 2016. Dan pelajar tingkatan 4 dipilih untuk menjalani ujian saringan thalassemia kerana mereka tidak terlibat dengan peperiksaan utama. Dan juga dari segi patologi klinikal, darah individu berusia 16 tahun mempunyai bacaan parameter sama dengan orang dewasa untuk memudahkan ia ditafsir dan dikelaskan. Ya. Dan data menunjukkan ya kita di sekolah amanah selalu cakap pasal data ya. Okey, data menunjukkan 5% pelajar yang disaring adalah pembawa thalassemia ataupun nisbah seorang setiap 20 orang yang disaring. Dan sememangnya ini adalah langkah tepat ya untuk memberi kesedaran kepada remaja sebelum menempuh alam perkahwinan dan sebelum memperolehi cahaya mata. Baik, terima kasih. Soalan saya yang kedua Puan Norizan ya. Apakah pula harapan Puan terhadap kempen kesedaran thalassemia? Kalau kita tengok sebenarnya sudah banyak kempen yang dijalankan oleh pihak Kementerian Kesihatan sendiri dan seterusnya sekarang ada di pihak sekolah. Jadi apakah harapan Puan sebagai orang yang selalu berdepan dengan komuniti sekolah ya sebelum ini? Ya, saya harap ya kempen ini akan memberi kesedaran kesihatan yang tinggi dalam murid-murid kita dan juga semua ahli masyarakat. Ya, bila saringan dibuat di sekolah, mereka yang disahkan sebagai pembawa thalassemia akan diberi kaunseling dan dinasihatkan ya memilih bakal pasangan hidup dalam kalangan mereka yang bukan pembawa baka ataupun jin penyakit itu. Dan ia adalah bagi mengurangkan risiko mendapat zuriat yang menghidap thalassemia. Jadi sudah tiba masanya lah pesakit dan pembawa thalassemia bersikap lebih terbuka
dan menyatakan sejarah kesihatan mereka kepada bakal pasangan hidup masing-masing. Baik, terima kasih atas respon berkenaan. Soalan saya yang terakhir untuk Puan Norizan. Menurut pandangan Puan, sejauh manakah kempen kesedaran thalassemia ini memberi impak kepada bukan saja warga sekolah tetapi juga kepada komuniti? Ya, sebenarnya ibu bapa ya memainkan peranan penting bagi memastikan anak-anak mereka menjalani ujian thalassemia oleh KKM. Dan memang KKM menggalakkanlah mereka yang murid yang mencapai usia 16 tahun melaksanakan ujian saringan thalassemia bagi mencegah ya pertambahan penyakit ini di Malaysia. Dan akhir-akhir ini ya kita dapati ya termasuk sekolah kita ya banyak telah menyambut baik ya kempen kesedaran thalassemia ini dengan menganjurkan pelbagai program ya. Contohnya kuis kesedaran thalassemia, murid bercerita mengenai thalassemia, dan ada sekolah yang mencipta lagu thalassemia ya, dan juga mengedarkan flyers kepada komuniti, menampal poster, membaca puisi. Dan sekolah kita tadi Cik Zainab pun dah sebut macam-macam program yang dibuatnya, pengetua belah tersebut. Ada TikTok ya. TikTok challenge. Ya, TikTok challenge. Dan ada sekolah juga yang buat drama wayang kulit ya. Nanti saya nak tengok dalam Facebook nanti macam mana mereka buat. Jadi ya, bila murid dan komuniti mempunyai kefahaman ya tentang penyakit thalassemia ini, maka sudah pastilah impaknya, ya sekolah mana pun saya cakap pasal impak ya. Impaknya akan melahirkan masyarakat yang mempunyai literasi kesihatan, pengetahuan dan kesedaran ya mengenai sebab, gejala, kesan dan rawatan untuk thalassemia. Jadi ini amat membantu sekali lah ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Norizan atas respon. Banyak info bermakna Puan Norizan dah buat banyak kajian sebenarnya tu tentang thalassemia sebelum kita berlangsung pada hari ini. Jadi untuk yang seterusnya kita akan beralih pula kepada panel jemputan kita, Encik Zul Azrin yang pastinya mempunyai ilmu yang sangat luas tentang thalassemia atas kapasiti beliau sebagai Presiden Persatuan Thalassemia Negeri Kelantan. Pertamanya, sebelum kita mulakan, bolehkah Encik Zul kongsikan sedikit sebanyak tentang latar belakang Encik Zul? Kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kenal dulu, kalau orang Kelantan dia kata jelira, perkataan dia jelira lah kalau orang Kelantan. Dalam ni ramai ni dari Sarawak, kalau orang Sarawak yang madah mun si best mun si kenal, si best si kenal golok nak. Okey. Jadi dipersilakan Encik Zul Azrin. Tak dengar suara tu. Cik Zul, suara, okey. Okey, sudah dengar, okey. Hilang balik. Mungkin ada masalah teknikal sedikit. Sekarang ni kita tidak dapat mendengar suara Encik Zul. Tak dengar. Macam mana nak bantu Okey, tu dengar. Line okey ke? Line okey. Tu dah dengar ke? Dengar dah dengar Cik Zul. Terima kasih Cik Zul. Okey. Jadi kita minta Cik Zul kongsikan sedikit tentang latar belakang Cik Zul sendiri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis iaitu moderator lah Cikgu Zainab yang berusaha, Puan Nurmala selaku pengetua sekolah Ailanas Jeli, yang berusaha wakil PPD atau tidak saya ni Encik Hanafi ke? Hadapi. Yang dihormati dan disayangi jemputan khas kita lah Puan Hajah Norizan selaku tokoh guru 2021. Guru-guru, ibu bapa, para pelajar kalau ada hak luar masa pagi ni,
dan para pendengar lah secara umumnya. Terima kasihlah sebab sudi menjemput saya ni untuk berkongsi sedikit lah, nak kata banyak tidak, sedikit pengalaman hidup selaku pesakit thalassemia yang kena kat atas diri saya sendiri ni. Thalassemia ni saya boleh kongsi lah cerita sedikit sebanyak. Jadi bagi yang nak mengenali, nama saya Zul Azrin Zulkifli, berusia 34 tahun. Saya kerja di audit swasta di Kota Baru sebagai company secretary lah. Kalau kita kecak kapang kat kerani lah lebih kurang, tak itu kat. Taraf pendidikan saya mengaji sampai diploma, mengaji di UiTM Macang Kelantan lah. Dan ni diberi tanggungjawab dan amanah memikul sebagai presiden lah untuk tahun ni. Tahun lepas dan tahun ni Presiden Persatuan Thalassemia Kelantan. Itu sahajalah lebih kurang pengenalan kita. Terima kasih Cik Zul atas pengenalan ringkas itu. Jadi saya teruskan dengan soalan-soalan berkaitan dengan thalassemia kerana ramai dalam kalangan peserta kita ini mungkin sudah tahu tentang, pernah dengar, sentiasa dengar tentang thalassemia tetapi tidak tahu secara detail sebenarnya apakah itu penyakit thalassemia. Jadi berdasarkan maklumat yang saya baca, saya ada buat sedikit homework, thalassemia merupakan penyakit berkaitan darah. Jadi bolehkah Cik Zul kongsikan secara pandangan umum, secara ringkasnya, apakah itu thalassemia? Secara ringkasnya saya boleh saya permudahkan bahasa dengan bahasa yang mudah, ya. Bahasa yang mudah. Biasanya kita kalau orang tanya saya, jumpa kat mana-mana kedai kat luar, dia tanya, muka awak pucat lah saya tengok. Awak ni ada sakit ke? Saya penyakit thalassemia. Dia pun ayat, leukemia ke? Leukemia. Dia kira ayat dah gitu. Kalau dia tak ada info dalam diri dia, dia kira terus ayat leukemia ke ataupun macam-macam lah dia ayat. Dia ayat suruh makan hati ke tak. Suruh makan sayur payah ke. Bahayalah dia. Tapi sebenarnya info tu salah. Sebenarnya thalassemia ni kalau kita boleh ayat, dia ada masalah dengan sel darah merah tu. Kalau manusia normal, kilang dalam badan dia tu dipanggil sum-sum tulang, boleh produce dia punya sel darah merah sendiri. Dan sel darah merah tu dia akan hancur setiap 40 hari, dia produce balik. Bagi pesakit thalassemia, kilang dia tu sum-sum tulang tu rosak. Jadi kemampuan untuk buat sel darah merah tu memang tak boleh lah. Jadi kita lah ni rawatan hak ada lah ni, kita guna transfuse blood lah. Kita setiap bulan kita masuk darah. Berbeza mengikut pesakit tu sendirilah. Kalau saya ni setiap 3 minggu ataupun sebulan. Lah ni biasanya 3 minggu lah. 3 minggu, setiap 3 minggu saya akan masuk darah. Maksudnya kekerapan transfusi darah tu dalam sebulan sekali ataupun 3 minggu sekali macam tu? Dia bergantung kepada jenis thalassemia tu pula. Macam saya dipanggil HBE beta thalassemia. Okey. Kalau major tu mungkin dia kerap lagi 2 minggu. Maknanya kalau yang thalassemia major tu memang lebih kerap lagi daripada transfusi darah. Okey. Jadi bilakah agaknya pesakit thalassemia ni mula menunjukkan tanda ataupun gejala? Bagi yang pasangan yang tak tahu mereka sebenarnya pembawa thalassemia, berkahwin dan mendapat anak. Jadi bila anak tu lahir, biasanya pada ketika anak tu lahir, bayi tu normal seperti biasa kan Encik Zul? Jadi bilakah paling awal kita dapat pesakit thalassemia ni menunjukkan gejala dia? Dia gejala paling awal sekali masa baby tu kita boleh tengok dah sebenarnya. Baby tu kalau dia demam dia lambat nak keboh. Lambat sembuh. Lambat sembuh. Maksudnya kalau demam minggu lepas demam dah, minggu ni demam pula.
Kerak. pun. Kerak. Maknanya awal lah dalam 6 bulan macam tu pun dah boleh dikesan. Dalam 3 bulan tu dah 3 boleh bulan lagi. Okey. Seterusnya tadi untuk rawatan Cik Zul dah ada kongsikan kata pesakit thalassemia menjalani pemindahan darah, tambah darah ataupun transfusi darah. Jadi selain daripada rawatan transfusi darah, adakah rawatan lain yang diperlukan oleh pesakit thalassemia? Dia untuk pesakit thalassemia yang kata dah lama maksudnya transfuse banyak tahun dah macam saya. Kita kena ambil beberapa jenis ubat lah untuk dia panggil pengkelatan zat besi. Kalau dalam putihnya panggil iron chelation. Agent. Ubat ni makan untuk mengeluarkan balik zat besi yang terkandung dalam darah kita ambil. Maksudnya darah dalam pack darah tu dia ada lebihan zat besi. Kalau masuk dalam badan, dia akan merosakkan organ-organ dalam kita untuk pesakit thalassemia lah. Kalau orang normal dia tak apa. Macam tu lah. Jadi kena makan ubat untuk menyingkirkan balik zat besi lebihan tu lah. Okey. Bermakna katakanlah ya, sekiranya pesakit tidak mendapat rawatan yang sewajarnya daripada awal, mungkin kerana kurang ilmu dan kesedaran terhadap kepentingan rawatan ataupun lokaliti kediaman pesakit yang jauh daripada fasiliti kesihatan, jauh daripada hospital kat kampung, susah tiada kenderaan nak ke hospital dan sebagainya, ataupun pesakit ni dilahirkan dalam keluarga yang tidak ada pengetahuan tentang thalassemia, jadi dia pun berubat kampung saja dan sebagainya. Apakah yang akan berlaku? Ada yang nak berubat homopati ke? Macam itulah kiranya. Kita tak cakap dengan orang lain, kita cakap pasal pengalaman saya. Ya. Ibu bapa saya pernah cerita lah. Masa dulu tu bila tengok anak tak sihat tu, tak boleh dengar Tok Bomo lah. Tok Bomo kau ustaz mesti buat pergi. Semua pergi. Tok Bomo tak kira lah. Tok Bomo Siam kau Melayu kau semua. Sebab dia ada orang-orang kata kalau pergi hospital, sekali pergi hospital ni akan bergantung seumur hidup dengan hospital lah. Kalau sekali bubuh darah, kena sepanjang hayat bubuh darah. Sebenarnya yang penting sekali walaupun kita ni kurang pengetahuan untuk tahu pasal thalassemia, yang penting sekali kita jangan takut untuk bertanya dengan doktor ataupun jigi kaki kita. Kalau kita pergi hospital, ada sebelah tu pesakit sama sakit kita kena berkomunikasi dengan dia. Macam mana dia cara dia treat anak dia, macam mana cara dia treat dia sendiri. Contohnya dia tu pesakit juga, kita berkongsi tanya apa dia makan, apa dia tak makan. Macam dulu kita nak berdarah ni, kita kena check result hemoglobin kita dalam badan. Kalau manusia normal range dia 11 hingga 12 HB. Kalau untuk thalassemia ni dia duduk main 7-8 lah. Rendah sangat. Jadi bila kata 2 minggu, 3 minggu tu dia akan tubik result 5 ataupun 6. Maksudnya below 6 kena transfuse. 6 memang kena transfuse. Waktu bagi saya lah. Kalau orang lain mungkin lain pula. Maknanya dia berbeza lah untuk setiap pesakit tu. Dia sejauh mana dia severe lah penyakit tu. Ya betul. Nak menjawab Cikgu Zainab tak jawab lagi tu. Sila. Zaman dulu bila tubik result tu, tubik di lab tu, zaman dulu dia tak ada macam printed kan. Dia manual pen. Jadi papa saya ni dia bimbang ke saya. Result saya 5 point something, 5.8. Dia pen dia buat jadi ni. Dia tak boleh terima kenyataan tu. Dia buat jadi ni. Sampai satu masa tu saya lembek tak nak jalan dah. Umur saya dah jadi 5. Umur saya dah jadi 5, saya lembek tak nak jalan dah. Dia akak bagi kecemasan. Masa tu lah first transfuse. Saya lewat situ. Jadi jangan bimbang untuk transfuse walaupun baby kena transfuse. Ya.
Maknanya perlunya memberi kesedaran kepada ibu bapa yang ada pesakit ada anak-anak yang mengidap thalassemia ni mendapatkan rawatan awal. Kelewatan mendapatkan rawatan tu lagi menyebabkan bahaya lah. Okay, lebih serius, membawa kepada masalah yang lebih serius. Jadi soalan saya yang seterusnya, bolehkah pesakit ini hanya menjalani transfusi darah tetapi tidak membuat rawatan penyingkiran zat besi itu tadi? Kan tadi Cik Zul ada sebutkan tentang bila pesakit thalassemia dia kerana sumsum tulangnya tak berfungsi dengan baik untuk menghasilkan sel darah merah yang baru sebagai gantian kepada sel darah merah yang dah mati. Jadi sekiranya pesakit thalassemia ini menjalani transfusi darah tetapi tidak menjalani rawatan penyingkiran zat besi tu, apa akan jadi dengan mereka? Okey, untuk macam baby masuk darah ke? Mungkinlah dalam setahun tu mungkin kita tak nampak lagi kesan buruk dia. Tapi bila dah lama dia jadi iron dalam badan dia tu overload. Overload. Dia suka dipanggil ferritin. Kadar ferritin dalam badan dia terlalu tinggi. Iron ke besi, ibarat besi yang berkarat tu ada di organ-organ penting kita. Contohnya dia ada di jantung. Macam mana jantung nak pumping tu? Kalau dia salut dengan besi macam mana? Makin slow. Jadi pesakit dinasihatkan untuk membuat test MRI T2 star dia panggil. Lebih detail. Bermakna zat besi itu akan termendap dalam organ-organ dalaman yang boleh menyebabkan kegagalan fungsi organ. Betul. Kalau dia pergi ke pankreas jadi kecimani. Okey. Kalau dia pergi ke organ panggil organ mengganggu. Maksudnya paru-paru semualah dia boleh libat dengan semua ya. Baik, seterusnya Cik Zul sendiri boleh saya tahu sejak usia berapa tahun Cik Zul dikenal pasti sebagai pesakit thalassemia? Saya daripada baby lagi lah. Daripada baby? 3 bulan macam tu. Okey. Papa mama saya bawa pergi hospital lah untuk tengok apa masalahnya, demam tak kebuh apa kan. Ya. Demam susah nak sembuh kemudian kerap ya. Okey. Seterusnya boleh saya teruskan dengan soalan yang seterusnya ya Cik Zul? Boleh. Okey, seterusnya mungkin boleh dikongsikan bagaimanakah caranya untuk mengesan sama ada kita ni adalah pembawa ataupun pesakit thalassemia. Dia beza kan mengesan pembawa dengan mengesan pesakit. Okay. Macam mana? Kalau pesakit ni memang ketara lah. Memang ketara lah. Dia punya energi pun dia lain. Maksudnya boleh nampak dari sudut fizikal boleh nampak. Pesakit tu sendiri boleh rasa dan orang sekitarnya boleh tengok. Dia ni pucat, kerangka muka dia pun lain kan. Jadi bila kurang darah semuanya nampak lah macam pembentukan tulang tu dia tidak normal. Ada jadi lain sikit. Lepas tu kalau tak cukup darah pun dia terbantut. Contoh usia dia tingkatan 5, dia ketinggian dia tu sama dengan budak tadika lagi. Tu maksudnya yang teruk lah tu ya sampai macam tu ya. Okay. Lepas tu kalau paling orang kata severe lagi kat, dia tidak buat operation untuk remove dia punya spleen tu, limpa tu. Okay. Limpa, organ dalam nama limpa ni dia akan rosak apabila sentiasa bubuh darah seumpama. Kita transfuse limpa ni kita kena buai lah. Kalau tak ia jadi macam perut bucik. Maksudnya perut dia membesar kerana bengkak hati ataupun limpa tu. Ya, betul. Jadi maknanya ada juga proses membuang limpa lah. Saya buai masa lepas SPM. Ada kesan tak selepas pembuangan limpa tu? Kesan dia mungkin kita akan lebih okey lagi pada sebelum buat. Okey, maknanya untuk pesakit thalassemia memang dinasihatkan lah untuk membuang limpa tu bila sampai pada stage yang tertentu. Ya, dia panggil splenectomy. Okey. Jadi lepas pada tu saya dulu terbantuk jugalah lepas pada SPM, lepas saya buat splenectomy tu
ketinggian tu lah ni 170 cm lah. Tinggi. Eh, Dulu budak tadika lah SPM. masuk SPM tu. Saya. Oh. Okey. Kalau berada depan semua lah. Kalau perhimpunan dia duduk paling depan sekali. Dalam kelas pun duduk depan juga dah. Okey. Jadi kalau seterusnya bolehkah Encik Zul kongsikan ataupun terangkan kepada kita tentang bagaimanakah berlakunya pewarisan baka penyakit thalassemia ni? Macam mana berlakunya pewarisan baka ni? Maksud saya maknanya adakah perkahwinan antara pembawa dengan pembawa ada kesan, ataupun perkahwinan antara pembawa dengan pesakit, ataupun perkahwinan antara orang normal dengan pembawa ataupun dengan pesakit? Macam mana? Yang mana satukah yang memberi peratus yang lebih tinggi untuk dapat zuriat yang ada thalassemia ni? Okey. Macam contoh saya pesakit. Papa dan mama saya masing-masing ialah pembawa. Kedua-duanya pembawa. Jadi yang paling kata kita tak nak detect lah, pembawa ni sebenarnya dia sihat ya. Pembawa dia sihat, dia tak ada gejala. Cikgu cek ke? Cikgu cek thalassemia ke? Tak cek. Tak cek. Macam cikgu ni kita was-was juga. Pembawa kan sihat. Sebabnya kita kira dia tak ada gejala pun mungkin pembawa. Sebab dia dalam 20 orang ada seorang pembawa. Jadi dalam satu kelas tu berapa orang? 40 student kan? Ya. Mungkin ada 2 pembawa. Pembawa. Jadi lah ni kalau nak melangsungkan perkahwinan lah ni kita dulu ada HIV test saja. Ya. Ni saya fahamkan ada jugalah thalassemia test. Ya. Jadi bila pembawa dengan normal atau pembawa pesakit pun dia akan masuk bilik discussion lah. Ya. Bila ada tu. Jadi yang paling kita taksinya pesakit sama pesakit lepas tu pesakit dengan pesakit ni memang kita nasihat kita taksi lah, tak payahlah. Kalau boleh pembawa tu sendiri nikah dengan orang normal. Pembawa maknanya kalau sekiranya seorang pembawa berkahwin dengan orang yang normal, maka tiada possibility untuk dapat anak berpenyakit thalassemia. Anak tu mungkin ada dalam 4 orang tu mungkin ada salah seorang tu pembawa juga. Maksudnya mungkin salah seorang tu pembawa. Sebabnya pembawa berkahwin dengan yang normal, maka mungkin dalam ramai-ramai anak dia ada seorang pembawa tapi bukan pesakit kan. Okey, jadi maknanya kalau yang pesakit tu biasanya sama ada dua-dua pembawa ataupun kalau ibu bapa dua-dua pembawa, akan adalah anak seorang pembawa atau pesakit. Akan ada pembawa ataupun pesakit. Okey. Seterusnya adakah thalassemia ni dia ada kecenderungan dihidapi oleh gender tertentu, lelaki perempuan ataupun tidak, rencam saja. Asalkan kita rujuk pada yang tadilah, asalkan pembawa kahwin pembawa ataupun kahwin dengan yang mempunyai penyakit thalassemia, maka zuriat dia ada thalassemia. Dia tak kira lelaki perempuan. Soalan ni pernah ditanya dalam international conference. International conference kan. Dia tanya macam ni. Dia tanya kenapa kaum India jarang ada thalassemia. Okey. Sebenarnya semua kena. Semua kena. Semua kena. Dia tak kira lelaki perempuan ke, kaum apa ke, semua kena. Sebab dia berkaitan dengan darah, dia tak ada kaitan dengan bangsa ataupun jantina lah. Ya, baik. Seterusnya, adakah terdapat saranan diet khusus untuk pesakit thalassemia bagi mengurangkan risiko sakit lah? Ya, setakat ni rawatan paling optimum sekalinya yang pertama masuk darah. Yang kedua diet dia tu kena pengambilan zat besi tu, contohnya barang laut, kerang, zat besi, seafood lah mudah. Seafood memang tak boleh perlu dielakkan. Lepas tu coklat, Milo, coklat, Cadbury, KitKat, semua tak boleh belakang tu. Milo, okey. Maknanya pesakit thalassemia ni disarankan untuk mengambil diet rendah zat besi lah. Betul. Tak kira zat besi daripada sumber haiwan ataupun sumber tumbuhan.
Tumbuhan ni yang tumbuhan hijau macam bayam ke? Tak boleh. Bayam, sawi, ke kacang juga ya? Ah, Ke kacang juga. Okey. tidak digalakkan. Tapi kena kalau kita nak pantang macam tu tak boleh juga kan. Kita daging-daging ni kita berehi. Berahi. Jadi kena seimbang lah. Kalau kita rajin cucuk ataupun dulu ada kaedah cucuk desural dia panggil. Tapi dah teknologi maju dia style makan ubat lah. Jadi ada sedikit sinar harapan lah kan untuk nak makan juga. Teringin macam daging ni kita pula 2-3 hari lagi nak hari raya korban ya. Daging pula nak pantang langsung tidak ambil daging tu. Tetapi memang daging merah adalah salah satu daripada sumber zat besi yang tinggi ya. Dan kerang-kerangannya. Sebab saya ni suka makan seafood. Jadi saya memang larang diri saya untuk ambil benda-benda coklat tu. Aiskrim atau apa memang saya tak ambil. Ya, okey. Makan ni bergas apa memang saya tak ambil lah. Okey. Ada tak ada tak doktor nasihatkan kalau nak menghalang daripada penyerapan zat besi yang optimum tu, ada tak makanan-makanan tertentu yang disyorkan boleh diambil untuk elak penyerapan zat besi? Dia makin untuk mengelak penyerapan ni dia tak ada. Cuma kita kata pemangkin ke panggil. Pemangkin. Contohnya kita sedang makan ubat SJ ke Deferriprone ke, nama ubat untuk pengkelatan tu lah. Buat zat besi tu. Kita boleh seiring ambil vitamin C. Maksudnya bila kita sedang buat benda tu, zat besi tu, kita makan vitamin C dia tolong lagi banyak tubik. Tapi kalau kita makan vitamin C saja-saja, tidak makan ubat, tak boleh. Zat besi luar pula senang masuk dalam badan. Pula, okey, maknanya kena disiplin betul sebagai pesakit thalassemia, kena dengar nasihat doktor dan juga saranan pakar pemakanan lah. Ya, macam tu, betul macam tu Cik Zul. Okey, jadi saya teruskan soalan seterusnya. Nampaknya masa memang mencemburui kita. Sekejap dah kita pun teruja ni ya. Apakah cabaran yang sering dihadapi oleh Cik Zul sendiri sebagai pesakit thalassemia? Cabaran dalam kehidupan seharian lah ya. Cabaran banyak juga tu. Sebabnya kita dari segi keupayaan kita, dari segi tenaga kita tidak serupa dengan orang lain. Banyak benda yang ingin kita kejar tapi apakan daya, tenaga dan pemikiran kita pun tidak serupa orang lain. Pemikiran serupa dengan orang lain. Cuma mungkin akibat daripada kita kurang darah kan, kita mungkin lambat sikit lah daripada orang lain. Tapi tu ada cara orang-orang berjaya, cuma kena rajin lah sikit. Sebab kita ni kurang, jadi kita kena lebih gandakan usaha. Itulah. Maknanya seterusnya ada tak salah faham dari kalangan masyarakat lah. Dia tak tahu thalassemia tu apa. Jadi dia beranggap macam thalassemia ni macam AIDS lah, macam penyakit berjangkit lah. Sedangkan thalassemia ni tak boleh menjangkiti sesiapa pun. Ya, ia adalah penyakit keturunan, penyakit baka. Ya, ada tak berlaku demikian? Salah faham. Beberapa tahun ke belakang dulu adalah kan. Sekarang ni lebih okey. Zamila ni dia walaupun kuasa viral ni banyak ya tak molek, ada juga molek dia lah. Menyebarkan info-info macam hari ni kan kita buat perkongsian sikit ni kan. Kadang-kadang ada juga post ke status WhatsApp pasal info-info berguna tu, kadang-kadang dia menjernihkan. Ya, betul. Tak molek tu. Bagus jadi saya. Semakin okey lah, macam semakin okey lah. Ya. Seterusnya, apakah peranan yang telah dimainkan oleh Persatuan Thalassemia untuk membantu keluarga dan juga pesakit? Biasanya bantuan dari sudut emosi ataupun macam mana? Untuk Persatuan Thalassemia Kelantan saya kecil ni dah. Ya. Ditubuhkan lama dah, dalam 30 tahun ke belakang. Oleh Prof. Dr. Arifin HUSA. Lepas tu diambil alih oleh papa saya. Effectively 2 tahun baru ni saya ambil pula lah sebab dia tak ada. Berpakat hati saya. Jadi untuk Kelantan kita ni kesedaran untuk join persatuan, dia ingat macam
Tak penting. Tak penting. Ya. Tak penting sebenarnya bila kita duduk berpersatuan ni, suara kita ni kuat sikit lah didengari ramai. Ya. Kita nak minta apa-apa mudah lah. Kita nak merayu ke, nak ada cadangan ke mudah. Untuk kebajikan pesakit pun kan ada saluran untuk Ada mohon. saluran. Nak bertanya boleh ramai, kenalan, kita masuk dalam grup apa. Tak apa, saya ingat PM1S sikit pagi ni. Tak apa, kempen lah. Kempen. Sebab persatuan kita ni, hak masuk ni budak-budak, baby-baby, hak macam belia tu tak ada. Sebenarnya persatuan ni, kita nak juga orang muda. Ya. Untuk kita buat kerja apa kan. Lah ni tak ada. Baby-baby lah kita. Kanak-kanak. Kanak-kanak tu pun atas ibu bapa hak sedar lah. Yang ada kesedarannya. Okey, soalan saya yang terakhir selepas ini kita teruskan dengan sesi soal jawab daripada peserta. Okey, soalan saya yang terakhir, apakah harapan Encik Zul sebagai Presiden Persatuan Thalassemia terhadap warga sekolah, para ibu bapa dan masyarakat berhubung thalassemia? Apa harapan? Harapan pada cikgu-cikgu dan ialah hak berada di sekolah tu kata kalau boleh tidak untuk pesakit thalassemia jugalah, untuk pesakit mana-mana pun kalau boleh kata peka, memang semua cikgu peka dah, cuma kata nak kata lebih perhatian tu terlampau sangat, tapi kata kita tengoklah, maksudnya monitor lah dia tu. Tak main sekolah ke apa sebab nak tanya lebih kurang lah. Ya, okey. Jadi kena treat dia tu sebab gini, sebab thalassemia ni dia special sikitnya. Dia jenis macam saya sebenarnya memang bukan saya kecil. Memang thalassemia dia pemalu. Dia pemalu. Saya dulu sekolah saya tak kecek. Dia depan tu pun tak boleh ketah. Dia rasa berdebar ke macam mana? Ataupun rasa inferior? Lack of self ni lah, confidence tak ada. Lack of self confidence. Okay. Jadi tadi saya tengok ada mesej daripada peserta, dia tanya adakah bukan pesakit thalassemia boleh menyertai Persatuan Thalassemia? Boleh, kalau untuk Kelantan kita open sebagai panggil aktivis lah. Bila kita ada program kita akan jemput. Okey, maksudnya bagaimanakah cara nak menyertai tu? Sebab ada peserta yang tanya tu, mungkin ada yang berminat menjadi aktivis ke ataupun memberi sokongan. Kalau di Facebook boleh cari Persatuan Thalassemia Kelantan. Okey, maknanya melalui Facebook Persatuan Thalassemia Kelantan, boleh tanya kat situ lah macam mana seterusnya. Okey, terima kasih banyak Encik Zul. Jadi sekarang ni semua peserta kita buka untuk sesi soal jawab daripada peserta. Sekiranya ada sebarang soalan, sebarang kemusykilan yang berlega-lega dalam fikiran anda, boleh suarakan. Kita ada Encik Zul yang sangat berpengalaman, memandangkan beliau sendiri selain daripada merupakan pengerusi Persatuan Thalassemia Negeri Kelantan, beliau juga adalah salah seorang daripada pesakit thalassemia. Dipersilakan sekiranya ada soalan. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Dari Johor ni, dari Johor ya. Saya curious nak tanya pada Encik Zul lah. Tadi Encik Zul cakap ada komplikasi kan. Sekarang ni Encik Zul ada tak apa-apa organ lain yang dah ada efek sampingan disebabkan thalassemia tadi? Terima kasih. Organ puasa ke? Atau macam tu. Audio macam kurang jelas sikit, ada bunyi ni. Cikgu Yuslina, boleh Cikgu Yuslina ulang kembali soalan ke? Maaf, saya cuma tanya sebab Cik Zul dah lama menderita thalassemia. So, tak tahu ada tak kesan lain pada organ-organ penting dalam badan ataupun organ lain okey je. Dia tanya tentang kondisi Encik Zul, memandangkan Encik Zul dah lama mengidap penyakit thalassemia. Setakat ni sejauh mana kondisi Encik Zul sendiri?
Setakat ni saya sekarang ni umur 34. Masa umur 28 macam tu, sebab kita pergi rawatan ni setiap sebulan sekali kita jumpa dengan doktor pakar. Jadi dia punya jadual dia tu ada untuk cek dia panggil echo ke apa lah, cek jantung. Dia tensi tu ada something lah di jantung. Jadi dia buat surat untuk refer IJN. Okay. Refer IJN baca untuk apa? Pumping jantung tu kita kata tidak normal. Jadi kita tu tak ada lagi kaedah rawatan MRI T2 star tu. Biasa kita dengar MRI saja kan. Ya, ya. MRI T2 star ni contoh mudah lah. Saya beri contoh kampung saya, kampung juga dekat. Super tengok TV black and white dengan TV colour. Colour X-ray ni black and white kan. Colour MRI T2 star tu dia colour. Dia colour part mana zat besi kita paling tinggi. MRI T2 star tu masuk dalam mesin tu. Macam tengok TV kan masuk dalam mesin. Ya, ya. Dalam setengah jam juga, lama juga tu. Macam tu. Jadi result dia tu boleh tengok lah severe ke apa. Jadi kita boleh ambil langkah pencegahan awal lah. Keadaan sikit ke mata ubah macam tu. Yalah, okey. Baik, terima kasih Cik Zul dan Puan Yuslina. Ada tak lagi daripada rakan-rakan peserta yang lain soalan? Maaf, satu lagi saya nak tanya. So masalahnya sekarang jantung sahajalah yang ada masalah. Organ-organ macam buah pinggang, hati itu semua masih okey lah kan? Setakat ni alhamdulillah okey lagi. Alhamdulillah. Ya. Okey, Terima kasih Cik Zul. Ya, ya. Terima kasih. Housemate saya tu dari Sibu dulu, sekarang di Johor. Okey, seterusnya ada tak rakan-rakan lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, saya Puan Norida daripada SMK Ailanas. Nak tanya pada Cik Zul lah berkaitan dengan proses transfusi darah. Darah yang Cik Zul perlukan semasa proses tu, adakah darah daripada ahli keluarga ke ataupun darah yang daripada hospital? Waalaikumsalam, terima kasih kerana bertanya. Darah kita orang masuk tu daripada penderma-penderma yang budiman lah, daripada hospital lah. Jadi hospital ni kekurangan stok berkala darah lah ni. Jadi iklan sikit lah untuk tabung darah Kelantan. Ya, ya, ya. Betapa pentingnya penderma darah ya. Penting. Tapi ada juga pesakit thalassemia hot dia special, dia darah dia tu dia ada pula. Macam saya A positif, saya tak boleh ambil darah lain. Kau apa kan? Ya, ya, ya. Kena betul-betul A positif, kau apa kan? Ya, ya. Terima kasih Encik Zul. Ya Encik Zul, ni saya merujuk kepada in-call message ni, ada yang bertanya, dia kata sekiranya sepupu lelaki dia merupakan pembawa thalassemia, adakah dia berisiko untuk menjadi pembawa thalassemia? Sepupu lelaki. Sepupu dia. Tak kira lah belah ayah belah mak pun sepupu. Sepupu lelaki maksudnya mak saudara dia tu. Ya, mak saudara dia. Adik-beradik dengan mak dia lah. Adik-beradik dengan mak dia tu ada tu pembawa atau pesakit tu. Pembawa, ada risiko pembawa. Cuba tengok muka mak saudara kita, muka pokok saudara kita. Ada tak peseng demam semua ke, muka pucat semua ke, tekak semua ke? Lihat kepada apa tanda-tanda fizikal. Tanda fizikal dia. Tengok ada jenis peseng demam semua. Kalau ajak pergi shopping kau tak sia, tak cakap. Tak larat dia. Okay, boleh adalah cek lah tu, ajak kecek. Ya, itu soalan daripada Encik Hafizi Rosli ya. Seterusnya ada satu lagi ni daripada Melissa Farahani Wahab daripada SMK Kampung Naga Sibu. Dia kata di sekolah kerap terjadi murid pengidap thalassemia pingsan. Apakah first aid yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah sementara menunggu pihak kesihatan ataupun ambulans datang ataupun tunggu ibu bapa dia datang jemput bawa ke hospital? Kalau ibu bapa bawa jemput tu lama sangat tu, boleh jadi macam mana tu. Kena sementara kita kena terus call ambulans. Sementara tu boleh rehat ke dia dalam bilik ke, lose care apa-apa
Maknanya tak bagi pengudaraan molek dia lah. ah, Okey. Sebab dia ubah tu sebab mungkin yang pertama HB dia terlalu rendah. Bila HB terlalu rendah, oksigen tidak sampai ke otak. Bila oksigen boleh jadi pitam lah. Mungkin dia berdiri tengah panggung tak ada cukup. Saya sampai 20 minit tu boleh lagi. Lepas tu dia jadi boleh pitam lah. Maknanya mudah untuk pitam dan juga pengsan. Ya? Okey. Jadi saya buka ruang untuk satu lagi soalan daripada peserta. Jika masih ada soalan, kita buka peluang. Okey, Assalamualaikum. Ya. Macam mana kita nak bezakan kalau dari segi fizikal lah, sebab kedua-dua penyakit macam anemia dan thalassemia ni adalah nampak letih. So macam mana kita nak bezakan either dia tu anemia ataupun thalassemia? Terima kasih Cikgu Intan. Atas kefahaman saya, anemia ni dia biasanya bersifat sementara lah. Biasa ibu-ibu mengandung ke dia ada anemia sementara kan. Jadi thalassemia ni bersifat sepanjang hayat dia. Jadi anemia tu boleh makan ubat macam pengambilan zat besi rasa tak apa anemia. Dia lain dengan thalassemia. Sebab pesakit thalassemia sekali sudah menjalani transfusi darah memang akan berterusan sehingga ke akhir hayat menjalani transfusi darah dengan kekerapan lebih kurang sekali dalam sebulan ataupun 3 minggu, sekali dalam 3 minggu, dan pada masa yang sama mereka juga perlu menjalani rawatan penyingkiran zat besi. Dan rawatan yang terakhir, kalau ada yang sesuai, bukankah mereka ni boleh menjalani pemindahan sum-sum tulang, Encik Zul? Ya. Dulu pernah lah doktor royak pemindahan sum-sum tulang apa, tapi setakat saya ni tak ada lagi lah rakan-rakan terdekat ke ataupun di hospital ke buat benda tu. Okey, belum ada. Kalau di Kelantan belum ada yang buat pemindahan sum-sum tulang? Setahu saya, bagi saya benda tu kata sesuatu yang sukar kita buat lah. Sebab sum-sum tulang ni dia very sensitif. Benda tu kena daripada ahli keluarga kita sendiri. Yalah. Dan ada tak kemungkinan yang dari ahli keluarga kita sendiri pun tak sesuai? Sum-sum tulang tak sesuai. Mungkin pula adik kita, contoh kita ambil adik kita pula ada implikasi pula. Pula molek-molek jadi tak jalan. Pula. Jadi ada risiko jugalah di sebalik pemindahan sum-sum tulang tu. Jadi rasanya setakat itu, terima kasih banyak-banyak ya. Setakat itu saja untuk sesi kita pada hari ini. Suka saya mengingatkan semua peserta agar mengisi kehadiran menggunakan link yang akan dikongsikan nanti. Sebenarnya kalau dalam mesej ni dah ada dikongsikan link untuk mengisi kehadiran. Diminta juga jasa baik daripada semua untuk menjawab beberapa soalan ringkas sebagai penilaian dan untuk tujuan penambahbaikan kami pihak pengancur. Jadi nampaknya sampai di sini saja dapat kita bersama dalam program Bicara Santai Tapi Sampai. Saya rasa memang sampai ya. Banyak maklumat yang sampai ke pengetahuan kita. Saya bagi pihak pengancur ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada jemputan khas Puan Hajah Norizan Muhammad, tokoh guru kebangsaan, dan ahli panel kita Encik Zul Azrin bin Datuk Zulkifli yang telah sudi meluangkan masa berkongsi informasi dan mengupas secara jelas tentang thalassemia yang saya kira sangat bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih juga kepada wakil PPD, semua peserta dalam kalangan guru dan murid dari SMK Kampung Nangka Sibu, SMK Tanjung Puteri Resort, SMK Kuala Bala, SMK Ailanas dan lain-lain sekolah yang tak dapat saya sebutkan di sini. Tidak lupa juga terima kasih kepada pihak pentadbiran SMK Ailanas, AJK Kempen Thalassemia SMK Ailanas. Kerjasama daripada anda semua adalah kunci kejayaan program kita pada hari ini. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tahniah ya SMK Ailanas. Manager majlis ni very good. Banyak info dapat ya. Cik Zul, terima kasih.